Salam sejahtera, pembelajaran hari ini ialah berkaitan dengan 7.2.4 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan serakan bagi data terkumpul. Jadi sekarang cikgu rujuk contoh 13 pada muka surat 217 pada buku teks. Suatu tinjauan dijalankan di sebuah pasaraya bagi mengkaji tempoh masa dalam jam yang diambil oleh pelanggan untuk membeli barang di pasaraya itu. Hasil tinjauan tersebut ditunjukkan dalam OGIF di sebelah. Jadi, graf OGIF telah ditunjukkan. So, kamu kena ingatlah untuk graf OGIF, paksi mencancang ini ialah kekerapan longgokan. Manakala paksi mengufuk, dia ambil nilai-nilai sempadan atas. Sekarang kita rujuk kepada bahagian A. Kamu dikendaki untuk bina jadual kekerapan bagi masa yang diambil oleh pelanggan untuk membeli barang di pasaraya itu dengan kelas-kelas yang telah diberi. Jadi untuk soalan ini, bahagian ini dia senanglah sebab selang kelasnya telah diberi. Sebenarnya setiap selang kelas ni kalau kamu perhatikan, dia ambil daripada graf melalui nilai-nilai sempadan. Jadi yang ini merupakan nilai sempadan atas untuk kelas yang pertama. 0.95 ialah sempadan atas dan 0.45 ialah sempadan bawah bagi kelas yang pertama. Okey. Jadi untuk selang kelasnya akan menjadi 0.5 hingga 0.9. Jadi kena ingat daripada nilai-nilai sempadan kalau ditukar balik kepada nilai selang kelas, seolah-olah kita mempatkan, kita squeeze-kan saiz tersebut. Okey, apa maksud cikgu? Maksudnya contohnya kamu rujuk sini, dia nak squeeze-kan, okey, nak masukkan. Jadi, untuk sebelah kiri kita akan tambah sebanyak 0.05 supaya dapat 0.5. Seperti yang diberi. Untuk 0.95 dia akan tolak 0.05 supaya boleh buangkan 0.05 itu. Jadi dapatlah had atasnya 0.9. Okey. Ini cara dia. Jadi proses ini diulangilah sehingga selang kelas yang terakhir. Baik, jadi sekarang kita tengok macam mana kita nak tentukan kekerapan berdasarkan graf OGIF. Nilai-nilai yang kita baca daripada paksi mencancang ini ialah kekerapan longgokan. Jadi untuk dapat balik kekerapannya, kita perlu tolak dengan nilai-nilai kekerapan longgokan. Okey. Jadi kamu rujuk kepada titik pertama di sini, kekerapan longgokan bacaannya adalah sifar. Untuk titik sini pula, sebab kalau ikut saiz selang kelas ini, ya bacaannya ialah 20. Maka setiap petak mewakili 2 unit. So kalau kamu baca, sepatutnya bacaan sini 6. Jadi untuk kekerapan yang pertama, bacaannya kamu kena ambil 6 tolak sifar. Okey. Maka dapatlah kekerapannya kosong. Kekerapannya ialah 6. Seterusnya untuk kelas yang kedua iaitu rujuk sini. So kita rujuk kepada nilai selang kelasnya. Okey, sekarang 0.95 kena tambah 0.05 supaya jadi 1. Dan 1.45 kena tolak 0.05. Maka dapatlah 1.4. Okey. Baik, jadi sekarang kekerapannya kamu kena rujuk kepada bacaan titik ini. Apakah nilai kekerapan longgokannya? Maka kalau kamu baca, kamu akan dapati dia bersama dengan 22. So, kamu kena ambil 22 tolak dengan nilai kekerapan longgokan yang sebelumnya. Okey, so tolak 6. Maka dapatlah 16. Okey, jadi kita rujuk kepada titik yang seterusnya. Jadi untuk bahagian selang kelas, cikgu tak akan bincang lagi lah. Okey, kita bacakan bacaan nilai kekerapan longgokan dia. Maka kamu akan dapati nilainya ialah 54. So, kamu kena ambil 54 tolak dengan 22. Jadi dapatlah 32. Okey, seterusnya titik yang ke-5. Okey, bacaannya kalau kita perhatikan ialah 70. So, kamu kena ambil 70 tolak dengan nilai kekerapan sebelumnya, kekerapan longgokan sebelumnya iaitu 54. Maka dapatlah 16. Dan akhir sekali
Titik yang terakhir menunjukkan kegerapan longgokan 80. Jadi kamu ambil 80 tolak dengan 70. Jadi dapatlah 10. Baik, seterusnya untuk bahagian B, kamu dikehendaki untuk anggarkan min dan sisihan piawai bagi data tersebut. Jadi berdasarkan data ataupun jadual ni, kita perlu hitungkan min dan sisihan piawai. Jadi seperti yang kamu dah belajar dulu, untuk perhitungan min dan sisihan piawai, kita perlu guna rumus, iaitu min sama dengan summation fx per dengan summation f. Manakala untuk sisihan piawai pula sama dengan summation fx kuasa 2 bahagi dengan summation f tolak min kuasa 2, seterusnya punca kuasa 2 kan. Okey. Jadi apa yang kamu perhatikan di sini, kamu kena tambahkan perhitungan fx, perhitungan fx kuasa 2 dan juga titik tengah untuk perhitungan min nanti. Okey. X tu ialah titik tengah. Jadi sekarang marilah kita tambahkan kolom-kolom untuk jadual kegerapan yang kita dapat tadi. Okey. So kita kena tambahkan titik tengah X. Lepas tu kirakan hasil darab F dengan X, iaitu kegerapan. Dan seterusnya X kuasa 2 diikuti yang akhir sekali Fx kuasa 2. Okey. Baik, jadi untuk perhitungan titik tengah ni, yang ni titik tengah, kamu ambillah, tambahkan had bawah dengan had atas, seterusnya bahagi 2. Maka untuk titik tengah pertama ialah 0.7, 1.2 diikuti dengan 1.7, 2.2, 2.7. Rujuk kepada selang kelas. Okey, seterusnya kamu tambahkan darabkan F kegerapan dengan titik tengah. Maka dapatlah hasil darab Fx, iaitu 4.2, 19.2, 54.4, 35.2 diikuti dengan 27 dan kamu dapatkan jumlah mereka. Maka dapatlah 140. Untuk kegerapan tadi jumlahnya ialah 80. Okey, seterusnya kirakan kuasa 2 bagi titik tengah, maka nilainya kamu akan dapat 0.49 diikuti dengan 1.44, 2.89, 4.84 dan 7.29. Akhir sekali darabkan F kegerapan dengan X kuasa 2. Jadi kamu akan dapat 2.94, 23.04. Jadi langkah untuk perhitungan ini agak panjang lah. Okey. So kena buat berhati-hati. Buat dengan berhati-hati. Okey, so dapatlah nilai-nilainya dan seterusnya kamu carikan jumlah. Maka jumlahnya ialah 268.8. Okey, so seterusnya barulah kita lakukan perhitungan untuk min. Maka min iaitu X sama dengan summation Fx bahagi dengan summation F. Jadi summation Fx iaitu 140 bahagi dengan 80. Jadi dapatlah 1.75 dalam unit jam. Okey, seterusnya untuk sisihan piawai, kamu guna rumusnya. Okey, iaitu rujuk kepada rumus yang cikgu tulis di atas. Summation Fx kuasa 2 iaitu yang 268.8 bahagi dengan summation F iaitu 80. Seterusnya tolak dengan min dia yang kamu hitung tadi. Kuasa 2 kan. Ya. Okey, jadi kamu kirakan nilai dalam punca kuasa 2 dulu, lepas tu baru punca kuasa 2 kan. Maka dapatlah punca kuasa 2 bagi 0.2975. Kamu boleh bundarkan kepada 4 tempat perpuluhan. Seterusnya barulah bundar sekali lagi kepada 2 tempat perpuluhan sebagai jawapan. Okey. Baik. Jadi inilah penerangan untuk bahagian B.
Baik, jadi sekian sahaja pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih.